السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat yang lebih dahulu daripada kamu. Tujuannya supaya kamu bertakwa kepada Allah, mengikut perintah dan meninggalkan larangannya dalam beberapa hari yang dibilangkan. Maka sesiapa kalangan kamu yang sakit ataupun musafir, hendaklah mengulanginya pada hari yang lain. Dan barang siapa yang mampu, ini di awal Islam, sebelum diwajibkan Ramadan, dibolehkan kepadanya tidak berpuasa, membayar fidyah kepada orang miskin. Barang siapa yang menyumbang kepada orang miskin, lebih baik. Dan bahawa dia berpuasa lebih baik lagi daripada menyumbang itu, jika mereka mengetahui. Bulan Ramadan yang diwajibkan padanya Al-Quran, menasahkan ayat dahulu. Dahulunya puasa 3 hari sebulan dan hari 10 Muharram. Dia turun ayat yang berikut, diwajibkan Ramadan dalam sebulan. Maka sesiapa yang menyaksikan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang sakit, yang uzur, hendaklah mengulanginya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu, dia menghendaki kepayahan kepada kamu. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan membezakan antara betul dan salah. Kamu hendaklah menyempurnakan bilangan puasa itu dengan sepenuhnya cukup, supaya kamu menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Berhormat Mulia Tengku Seri Bijaya Raja SUK Rakyat Negeri, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ketua-ketua jabatan, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kita berada dalam bulan Ramadan yang sangat diberkati. Bulan kita dijemput menjadi dhaif, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dihidangkan dengan makanan jasad yang ada pahala, makanan roh, makanan akal untuk mengawal hawa nafsu, untuk menterbiah, mendidik manusia menjadi makhluk yang istimewa,
yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang dipilih oleh Allah Ta'ala tidak seperti malaikat yang berada di alam rohani, yang ada akal, tak ada jasad, tak ada nafsu, tak berkahwin, tak makan, tak minum. Berbeza dengan makhluk binatang yang ada nafsu, tak ada akal. Adapun manusia, ada roh, ada jasad, ada akal, ada hawa nafsu. Membolehkan mereka diberi peranan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas muka bumi. Peranan yang tidak boleh dilaksanakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Maka mereka dididik oleh Allah Ta'ala, ditarbiyah. Diajar melalui bulan Ramadan. Diajar bagaimana mengawal jasad mereka, mengawal akal mereka, mengawal ruh mereka dengan menunaikan ibadat puasa yang dijanjikan pahala yang sangat besar. Bukan saja untuk mendidik, pahalanya sangat besar. Disebut dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis, firman Allah Ta'ala, وَقَدْ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Mereka meninggalkan makan, meninggalkan minum kerana aku. Terpulang pada aku untuk memberi pahala kepadanya. Amal kebajikan yang lain digandakan sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Amal kebajikan, amal baik yang kita buat, Allah Ta'ala beri 10 kali ganda pahalanya. Sekurang-kurang. Bahkan kita niat nak buat amal yang baik, sudah diberi satu pahala, belum buat lagi. Tak jadi buat lagi, pahala itu dikekalkan. Kita ikhlas, tapi ada halangan. Itu amal kebajikan. Sehingga digandakan 700 kali ganda. Ada 700 kali ganda. Adapun puasa, tak terhingga pahalanya, tak tahu nak ganda berapa banyak. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengetahui betapa besarnya pahala ibadat puasa ini, seorang yang meninggalkan puasa tidak dengan sebab uzur yang diizinkan oleh syarak, seperti kaum wanita, haid, nifas, orang lelaki yang sakit dan musafir, diizinkan oleh syarak. Itu diizinkan. Meninggalkan puasa tidak diizinkan oleh syarak. Dosa besar. Wajib qada. Namun dia tidak boleh mengganti pahalanya walaupun dia berpuasa sepanjang hayat. Itulah kelebihan ibadat puasa ini. Bukan sahaja ibadat puasa, bahkan makan kita, minum kita waktu berbuka, waktu bersahur diberi pahala. Khususnya dalam kita mengawal diri, menjaga nafsu makan, tidak melampau. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan kamu melampau. Kita kawal diri, makan untuk menjaga kesihatan. Kerana puasa ni untuk membina jasad, membina kekuatan jasad tubuh badan kita, jaga kesihatan. Untuk merehatkan perut, merehatkan jasad dalam waktu siang hari. Dan jangan makan melampau selepas daripada itu. Di mana sahur dan berbuka diberi pahala. Menjamu orang yang berbuka puasa diberi pahala. Ibadat-ibadat yang lain banyak lagi, sembahyang tarawih, berzikir dan lain-lain, digandakan pahalanya lebih berbulan-bulan yang lain. Bahkan Ramadan itu sendiri diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya sabda Nabi SAW, As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al-kabair. Sembahyang 5 waktu di celah-celahnya. Jumaat dalam masa seminggu, waktu di celah, hari di celah-celahnya. Ramadan dalam masa setahun, bulan-bulan di celahnya. Diampunkan sebab Ramadan itu dosa-dosa yang kecil. Sekiranya kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Adapun dosa-dosa yang besar memerlukan taubat dengan syarat-syarat taubat yang sungguh-sungguh.
dengan yang hati ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma aduna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik, yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah dalam ibadat, dalam urusan kehidupannya. Allah Ta'ala tak ampun kecuali dia mengucap semula. Dosa-dosa yang lain diampun oleh Allah Ta'ala. Orang yang minum arak, yang berzina, yang tinggal sembahyang, yang makan riba, lepas itu dia tinggal, dia bertaubat, dia ampun oleh Allah Ta'ala dengan syarat ikhlas taubatnya. Sungguh-sungguh dia mau meninggalkan dosa itu, tak mau buat lagi. Tiba-tiba dia tak boleh kawal hawa nafsu, buat dosa lagi. Dia buka lagi pintu taubat. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik dari arah barat, itu luahnya pintu taubat. Disebut dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, sekiranya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh langit dan bumi juga. Itu luahnya keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ramadan adalah peluang untuk kita beristighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ramadan mentarbiah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila kita mengawal diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Ada perkara yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, pahalanya batal. Seperti mengumpat, bercakap, mencarut dan sebagainya, memaki hamun. Itu membatalkan pahala puasa. Kita puasa, kita sabar. Tahan benda-benda itu. Walaupun puasa tak batal, pahala tak batal juga. Mendidik kita, menahan diri daripada membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa itu sendiri. Untuk mentarbiah, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sifat takwa ini sifat yang ada dalam hati. Bukan boleh lakon-lakon. Bukan boleh buat-buat. Sabda Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, ditunjuk ke dalam dadanya. Takwa perasaan yang ada dalam hati manusia. Yang boleh mengawal dirinya, menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Sifat takwa melahirkan integriti yang banyak diucap pada hari ini. Melahirkan syakhsiah, mengawal diri, menunaikan tugas dengan sebetul-betulnya. Bukan sahaja dalam hubungan dengan Allah, termasuk dalam hubungan dengan manusia. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia ini satu makhluk yang berbeza dengan malaikat, berbeza dengan binatang. Ada sifat-sifat dia sendiri. Allah Ta'ala telah menetapkan 3 peranan manusia di atas muka bumi yang lebih daripada malaikat. Yang pertama, tugas manusia ialah beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat, memperhambakan diri kepadaku. Yang kedua, tugas untuk mengurus, mentarbih urusan dalam dunia ini. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat, bila Tuhan nak jadikan manusia yang pertama Nabi Adam AS, wahai malaikat, aku nak jadikan satu makhluk yang dinamakan manusia. Tugasnya untuk mengurus, mentarbih bumi. Khilafah, iqamatud din, wa siyasatud dunyawi. Menegakkan ajaran Allah dan mentarbih dunia. Mentarbih urusan dunia dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berkata, bertanya Tuhan untuk minta penjelasan. Bukan untuk lawan, untuk engkar. Adakah engkau nak jadikan satu makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa memuji-memujiamu, bertasbih, beribadat selama-lamanya. Mengapa tak tugas kami, wahai Tuhan? Tuhan jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun.
Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kerana tugas di atas muka bumi ini mengurus makhluk-makhluk yang lain. Memerlukan makan, minum, mentarbie dan segala-galanya, bercocok tanam, berniaga dan sebagainya. Tugas ini tak boleh dilakukan oleh malaikat. Tak ada kelayakan pada malaikat. Hanya manusia yang boleh buat. Maka tugas manusia ialah mengurus urusan dunia ini. Itu salah satu tanggungjawab. Yang ketiga ialah menunaikan tanggungjawab amanah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa abayna ahyaminha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahuda." Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah, tanggungjawab, kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang, supaya mereka bersedia untuk memikulnya. Tiba-tiba langit, bumi, bukit, buka yang besar, yang gagah, yang hebat itu takut, gerun untuk memikulnya. Bila mengetahui kalau tak tunai, dihumbam dalam neraka. Makhluk-makhluk ini takut. Lalu manusia dibebankan tugas ini. Sesungguhnya manusia itu sangat zahil, sangat zalim, lagi sangat jahil. Kecuali mereka yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu contoh manusia yang jalankan tugas. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Dan ingatlah bila Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan perintah-perintah yang hebat, perintah yang berat. Lalu Ibrahim menunaikan perintah Allah. Lalu Tuhan berkata, "Wahai Ibrahim, aku jadikan kamu imam, pemimpin. Pemimpin yang mengurus, yang mentarbie urusan dunia ini." Ibrahim menjawab, "Wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, jadikah juga zuriat keturunanku, anak-anak cucuku." Tuhan berkata, "La yanalu ahdi az-zalimin." Tidak boleh menunaikan janji ini oleh orang-orang yang zalim, yang tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu terkandung di dalam ajaran Islam. Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Din sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang menuntut, yang mencari, berpegang daripada Islam, dia tak diterima di akhirat, termasuk di kalangan orang yang rugi. Perintah ialah Islam. Lain pada Islam ditolak oleh Allah SWT. Ibrahim adalah Islam. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Tak ada Nabi Yahudi Kristian. Nabi Musa, Islam. Nabi Isa, Islam. Walaupun dia bangsa Yahudi. Bukan agama, tak ikut agama Yahudi. Ibrahim adalah Islam. Hari ini diwar-warkan dengan agama Abraham. Nak campur tiga-tiga agama. Itu salah. Bercanggah Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Kristian. Ibrahim ialah seorang Islam. Ibrahim bukan penganut agama musyrikin. Semua penganut agama mengarah Ibrahim adalah pemimpin agung, pemimpin ulung. Bukan sahaja orang Yahudi, termasuk orang Kristian. Termasuk orang Hindu. Perkataan Brahma dalam agama Hindu, itu Ibrahim. Mereka percaya Brahma ni salah satu Tuhan. Di kuih Hindu ada patung Brahma. Patung Brahma ni ada cacat di muka dia. Kan ditampar oleh Shiva. Shiva tampar muka Brahma. Itu kepercayaan agama Hindu. Mereka percaya Ibrahim adalah Tuhan. Itu salah. Ibrahim tidak musyrikin. Ibrahim adalah seorang Islam. Islam adalah agama Allah SWT. Dan Allah Ta'ala meletakkan tanggungjawab manusia yang hidup di atas muka bumi dengan peranan-peranan mengabdikan diri kepada Allah. Peranan memakmurkan bumi, mentarbie dan mengurus. Peranan tanggungjawab menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mengabdi kepada Allah adalah hubungan istimewa antara manusia dan makhluk dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah
adalah hubungan hamba dengan Tuhan. Tidak macam hubungan rakyat dengan kerajaan. Tak macam hubungan pegawai dengan kerajaan. Tak macam hubungan pekerja dengan majikan. Hubungan hamba dengan Tuhan, hubungan yang tak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadahu amra yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seorang lelaki dan seorang beriman yang beriman, bila Allah menentukan suatu perkara, dia buat pilihan yang lain. Dengan Allah Ta'ala tak ada pilihan. Pegawai tak setuju dengan kerajaan, boleh letak jawatan, kerja lain. Buruh tak setuju dengan majikan, mogok, cari kerja lain. Rakyat tak setuju dengan kerajaan, tak sokong. Kita tak boleh, tak mampu. Nak lari pada Tuhan tak boleh. Kerana kita duduk di bawah langit dia. Duduk di atas bumi dia. Seluruh kehidupan kita adalah pemberian dia. Dia jadikan kita, dia ciptakan kita. Rezeki yang kita makan, setiap nafas yang kita sedut adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Qul in asbaha ma'ukum gharan faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, jika air yang kamu minum itu kering, siapa yang boleh bawa air itu? Tak ada, melainkan Allah. Kita ada duit, tak boleh makan, kedarah duit. Ada emas, tak boleh telan emas. Rezeki daripada Allah Ta'ala menunjukkan bahawa kita mesti memperhambakan diri kepada Allah. Maka tak ada pilihan. Dan kita mesti urus dunia ini. Tarbiyah dunia ini. Bukan sahaja dalam masalah ibadat, termasuklah berniaga, termasuklah mengurus, mentadbir, memimpin manusia, cocok tanam dan segala-galanya. Itu di bawah perintah Allah Ta'ala. Ada hukum halal haram, harus dan tidak harus, boleh dan tidak boleh. Maka Allah menugaskan malaikat untuk mencatat semua amalan kita. Malaikat ni bukan saja duduk di tepi tikar semayang, catat kita semayang. Malaikat catat kita duduk di kebun, kita duduk di pejabat, duduk dalam bilik, bergaul dengan isteri, kita berniaga, kita bekerja. Dari mana duit kita ambil, bagaimana kita membelanjakan. Belanja ada faedah, kita ada faedah. Semua dicatat oleh malaikat. Kita bercakap, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu kira kami jadikan kamu begitu sahaja? Kamu tidak dipanggil balik kepada aku. Kamu akan dipanggil balik setelah kamu dimatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang akan mati dan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ditanya dalam kubur, dibangkitkan semula, dihisap semua amalannya. Seluruh kehidupan manusia ada kaitan dengan perintah Allah Ta'ala. Larangan Allah Ta'ala. Bukan hal-hal semayang, puasa, zakat dan tasbih saja. Semua gerak-geri kita, semua dihisap, dikira di hadapan Allah Ta'ala. Ada baik, ada buruk, ada harus, ada yang tak harus. Mesti mengikut perintah Allah Ta'ala. Jadi ibadat puasa melatih kita menjadi orang yang patuh pada Allah Ta'ala, yang taat pada Allah Ta'ala. Kita sanggup tinggal makan minum, padahal makan minum ini adalah rukun hidup. Kalau tak makan mati, tak minum mati. Tetapi Tuhan kata, sekejap, waktu siang hari jangan makan, jangan minum. Lapar, kena tahan, kena sabar. Mendidik kita taat kepada Allah Ta'ala, patuh pada Allah Ta'ala dalam jasad kita, termasuk dalam akal dan roh kita, mengawal diri kita, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bersyukur. Bila kita letih, lesu puasa, kita sabar. Bila makan, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dua-duanya ada pahala. Mendidik jadi orang yang syukur dan jadi orang yang sabar. Nabi kita berdoa, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni fi ayni saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu doa Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, ij'alni syakura. Jadilah aku orang yang bersyukur di atas nikmat-Ku. Waj'alni sabura. Jadi orang yang sabar menghadapi ujian ini. Allahumma ja'alni fi ayni saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Dan jadikan aku, pada pandangan aku kecil, pada pandangan orang nampak aku besar tak apa. Jangan aku nampak aku besar, orang tengok aku kecil je. Kita berasa kita besar. Jangan.
Kita berasa kita ni kecil, tawaduk, merendah diri. Itu doa yang Nabi SAW. Ibadat puasa mengajar kita hal-hal ini semua. Bila kita lapar, ingat bagaimana orang tak ada duit, yang tak ada belanja, tak ada makan, tak ada minum, orang yang susah. Kita kena ingat. Bila kita kenyang, kita kenal bagaimana nikmatnya kenyang itu. Ini mendidik kita, mentarbiah jasad, mentarbiah roh kita jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Adalah menjadi satu hikmah yang besar. Allah Ta'ala mendidik manusia jangan jadi macam, tak jadi macam malaikat, tak jadi macam binatang. Ada manusia yang terjadikan lebih tinggi pada martabat malaikat. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam ada nafsu nabi-nabi ini kerana mereka adalah manusia. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu berkahwin. Nafsu nabi ini kuat pada manusia yang lain. Tetapi mereka paling sabar pada manusia yang lain. Mereka menghadapi ujian. Dengan sebab itulah nabi-nabi ini mengatasi para malaikat di langit. Nabi-nabi mengatasi malaikat di langit. Nabi-nabi ini lebih pada malaikat. Rasul-Rasul alaihi salam khususnya ulul azmi. Ada manusia yang tak guna akal, lebih rendah pada binatang. Manusia yang lebih tinggi pada malaikat. Tuhan tunjuk dalam satu hadis. Bagaimana Rasul ni tinggi pada malaikat. Cerita ni agak lucu. Bila malakul maut disebut dalam Sahih Bukhari. Bila malakul maut datang nak ambil nyawa Nabi Musa alaihi salam. Terus dia nak cabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa tampar malakul maut. Tampar malaikat. Sehingga cacat mata dia. Malakul maut datang menghadap Allah. Ya Tuhanku, kata malakul maut, malaikat dia mati. Hamba Musa, aku nak ambil nyawa dia tak bagi. Dia tak bagi, tak benar aku. Dia tak mau mati, wahai Tuhan. Lalu Tuhan kata, wahai malakul maut, Tuhan sembuhkan mata dia dan dia pergi menghadap ke Musa. Ada cara dia. Pergi jumpa dengan Musa, suruh dia letak tangan di atas belakang lembu jantan. Letak atas tangan belakang seekor lembu jantan, beritahu dia, umurmu macam hak ada bawah tapak tangan ni. Banding kehidupan dunia yang sangat, kehidupan yang sangat panjang itu. Tuhan tak beri mu hidup selama-lama. Sekadar itu saja. Barulah dia cabut nyawa dia. Dan dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku berhampiran dengan bumi Palestin. Maka dia wafat hampir bumi Palestin. Ini menunjukkan bahawa Nabi-Nabi mengatasi para malaikat. Banyak hadis-hadis. Dan ada manusia yang lebih hina pada binatang. Ada yang tak guna akal. Tuhan beri akal. Tapi bunuh anak jahat pada binatang. Kambuh anak jahat pada binatang. Bunuh sama manusia lebih pada binatang lagi. Seolah-olah tak ada akal. Begitu. Jadi ibadat puasanya mendidik kita menjadi manusia yang sebenar. Petunjuknya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Petunjuk pada manusia. Keterangan-keterangan daripada petunjuk membezakan antara hak dan batil. Quran adalah mukjizat ilmu yang diberi pada Nabi SAW. Mukjizat petunjuk. Petunjuk yang kita minta tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami ke jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat minta tunjuk kami ke jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat minta. Mengapa diulang tiap-tiap rakaat? Termasuk sembahyang jenazah. Sembahyang yang tak ada rakaat, tak ada sujud, Fatihah dibaca. Doa, ihdinas siratal mustaqim. Kerana petunjuk ini sangat mencabar. Dalam dunia ni semua orang mengaku dia betul. Yahudi kata dia betul, Kristian kata dia betul, Hindu kata dia betul, Iblis, syaitan kata dia betul, pencuri, perampok kata dia betul. Tak ada kata dia tak betul. Menyebabkan kita jadi keliru. Dengan sebab itulah kita mesti doa. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Selepas surah Fatihah, surah Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Quran ini tak syak lagi jadi petunjuk mereka bertakwa. Quran adalah petunjuk.
Quran adalah mukjizat ilmu. Yang beza dengan mukjizat Nabi-Nabi yang lain. Mukjizat Nabi yang lain, benda pelik. Ibrahim tak anguh dibakar dalam api. Nuh taupan yang besar, menenggelamkan semua orang-orang yang menentangnya. Musa tongkat, mengalahkan sihir Fir'aun. Isa boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tak boleh diubah oleh ilmu perubatan. Daud boleh picit besi dengan tangan, lembut. Tapi Nabi kita diberi mukjizat ilmu. Mukjizat Al-Quranul Karim yang diturunkan bulan Ramadan. Diturunkan dari Lauh Mahfuz, dibawa ke langit dunia ataupun Mawaqi'un Nujum. 30 juzuk. Diturunkan dalam masa 23 tahun. 30 juzuk Al-Quran. Ini mukjizat ilmu. Tak boleh dicabar. Semua ilmu ada dalam Quran. Ilmu yang wajib. Ilmu yang sunat. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah. Ilmu sihir yang diharamkan. Disebut dalam Quran. Quran jadi petunjuk. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jika sekiranya kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan membuat satu surah sepertinya. Panggil penolong-penolong kamu, pembantu-pembantu kamu. Sama ada Tuhan-Tuhan yang kamu puja lain daripada Allah, ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu sanjung sangat bijak, ataupun ilmuwan kamu dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Panggil mereka buat satu surah sahaja seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang yang benar, jika kamu tidak dapat membuatnya dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka. Di mana umpan neraka itu manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang yang melawan, yang kafir yang melawan. Melawan apa? Melawan Al-Quran. Tak ada siapa yang boleh sahut cabaran ini. Tak ada. Quran memberi jawapan dalam semua perkara. Dalam Quran dia sebut cerita-cerita zaman dulu. Walaupun tak sebut tarikh. Cerita Fir'aun, cerita kaum Ad, cerita kaum Samud. Macam-macam kaum zaman dulu. Hari ini, ahli-ahli sejarah gali dalam tanah. Jumpa kesan-kesan, jumpa semua kenyataan-kenyataan Quran adalah betul. Fir'aun tu ada, kaum Ad, kaum Samud itu ada. Termasuk Quran mengatakan tentang angkasa lepas. Tentang matahari. Tentang bulan, peredaran matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut ketetapan Allah, tepat di mana peredaran dia. Saintis buat kajian tentang matahari, tentang bulan, tentang macam-macam. Banyak saintis-saintis yang baca Quran masuk Islam. Kajian dia selama ni salah. Kalau buat kajian itu berlawanan Quran, Quran betul, kajian dia salah. Dalam masalah angkasa lepas, dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, masalah sosial. Kita melihat manusia dalam keadaan resah pada hari ini. Menghadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah macam-macam. Masalah moral, masalah jati diri manusia. Kerana meninggalkan petunjuk Al-Quran. Kita menyaksikan di abad yang lalu, keruntuhan blok komunis Soviet Union hancur lebur. Kita menyaksikan tanda-tanda kemusnahan liberal kapitalisme Barat dan pengikut-pengikutnya. Ini menandakan kegagalan. Islam mengharamkan riba. Orang anggap riba ni keperluan ekonomi. Islam mengatakan tidak, itu menindas. Hari ini nyata, riba adalah menindas peringkat antarabangsa, peringkat negara, peringkat syarikat, peringkat individu. Menindas diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kena cari apa yang ditunjuk oleh Quran. Quran adalah benar. Halal dan haram. Mengapa diharamkan babi mendatangkan penyakit? Diharamkan berzina, liwat mendatangkan penyakit. Diharamkan bangkai mendatangkan penyakit. Semua yang diharamkan mendatangkan penyakit. Yang dihalalkan adalah baik. Ini petunjuk Quran adalah benar.
Mesti benar petunjuk Quran ini. Maka Allah Ta'ala pilih Quran diturunkan bulan Ramadan. Bulan kita sanggup meninggalkan makan minum kerana perintah Allah Ta'ala. Begitulah kita kena ikut perintah yang ada dalam Quran ni. Selamat kita dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan juga bulan berlakunya perlawanan antara hak dan batil. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lafasatil ard. Kalau Allah tak jadikan manusia berlawan antara yang benar dengan yang salah, musnah bumi. Allah Ta'ala izinkan yang benar melawan yang salah. Walaupun siapa berperang, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Siapa berperang. Tetapi peperangan adalah penyelesaian yang paling akhir. Kalau boleh berdebat dulu. Jangan berperang lagi, berdebat dulu. Tapi mesti lawan. Maka Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan, berlakunya pertemuan antara hak dan batil. Peristiwa Badar. Berlaku pada Ramadan. Peristiwa Badar Kubra berlaku bulan Ramadan. Peristiwa Ain Jalut berlaku bulan Ramadan. Peristiwa Badar banyak kita baca. Nabi terpaksa berlawan dengan pemimpin-pemimpin Mekah dari kalangan keluarga dia sendiri, anak beranak dia sendiri yang kenal Nabi, yang tahu perangai Nabi, yang tahu akhlak Nabi. Nabi seorang yang benar, seorang yang baik, seorang yang jujur. Tetapi tak mau ikut Nabi. Kenapa? Kerana ikut yang benar ni susah. Ikut yang betul ni susah. Tak boleh ikut hawa nafsu, jadi susah. Sudahlah, begitu. Mereka lawan Nabi. Kupur bala tentera. Betapa beratnya rasa hati Nabi menghadapi keluarga dia pada hari peperangan Badar. Anak beranak dia sendiri, Abu Bakar dengan anak dia, Nabi dengan pak saudara dia, sepupu, pak dua pupu dia yang datang dari Mekah untuk menyerang dia. Tetapi Islam mesti dipertahankan. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma in tahlik hadihil isabah la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau binasilah pasukan yang kecil ini, tak ada lagi orang yang sembahmu, wahai Tuhan, di atas muka bumi. Dalam masa yang sama, Abu Jahal berdoa kepada Allah, Allahumma aqta'un al-rahim wa atana bima la yu'raf fa'inhul ghadah. Ya Allah, ya Tuhanku. Abu Jahal pun Allahumma juga berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah Muhammad, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang membawa ajaran yang sesat. Binasakanlah dia pada hari ini. Abu Jahal berdoa, Nabi berdoa. Sama-sama berdoa. Pening juga kita. Yang ini pun semaya hajat, ini pun semaya hajat. Ini pun doa. Sama-sama doa belaka. Tapi Allah Ta'ala, Quran menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Maka berlaku peristiwa Badar. Allah Ta'ala menangkan Islam. Sehingga Islam berjaya. Disebar ke seluruh pelosok dunia. Berkembang. Adalah suatu perkara yang anggap mustahil. Islam yang tegak di bumi Arab yang kering kontang. Yang tak ada hasil. Tak ada kekuatan ekonomi. Membina jati diri manusia. Membina syakhsiah manusia. Dengan iman, dengan taqwa. Dengan kekuatan akhlak yang mulia. Disertai ilmu yang memberi manfaat. Menakluk dunia. Menjatuhkan dua kuasa besar Parsi dan Rom. Dan Islam berkembang seluruh pelosok dunia. Dan Islam mengambil ilmu-ilmu yang memberi manfaat daripada seluruh manusia. Menolak ilmu yang memberi mudarat. Maka orang Islam membina tamadun. Orang Islam dulu buat hospital. Orang Islam dulu buat jam. Orang Islam dulu buat cek. Orang Islam dulu buat bank. Semua orang Islam. Yang memulakan adalah Islam. Kita tak tahu. Bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tugaskan Sayyidina Ali supaya memulangkan barang-barang simpanan di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Di mana orang bukan Islam percaya pada Nabi. Nabi adalah amanah. Rumah Khadijah adalah bank. Adalah bank. Rumah Khadijah itu. Dan bila Saifuddaulah Al-Hamadani membawa anggota-anggota dia yang ramai belanja makan, nak pikul duit emas, duit perak berat, lalu tulis pada kertas, suruh pergi ambil di Baitul Mal. Ini muamalah cek yang pertama dalam sejarah manusia. Bila berlaku sahabat-sahabat yang duka di medan perang, Nabi bina khemah dekat Masjid Nabawi. Ini adalah teori hospital. Teori hospital dalam sejarah manusia. Semua orang Islam mula belaka. Islam memulakan tamadun.
Di mana orang barat ni dalam keadaan jumud, dalam keadaan jahil, keadaan buta huruf. Bila mereka jajah negeri kita, mereka bukan saja angkut biji besi, biji emas, biji perak. Mereka angkut buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam macam-macam ilmu. Hari ini masih ada dalam arkib di England, di Perancis, di Belanda, buku-buku dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Mereka terjemah dalam bahasa mereka, maka terciptalah kemajuan sains dan teknologi. Tetapi malangnya mereka tak ambil Islam. Mereka pisahkan daripada agama. Maka ilmu sains merosakkan diri mereka sendiri. Memusnahkan mereka berlaku hari ini, kemusnahan sendiri. Ini tujuannya. Jadi Perang Badar ni membawa titik sejarah yang penting dalam sejarah Islam. Berlaku bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga berlakunya Ain Jalut. Ain Jalut ni di masa orang Islam sangat lemah. Orang Islam sangat lemah. Di zaman kerajaan Abbasiyah. Di mana bala tentera Jahil Khan. Selepas Jahil Khan, Hulaku anak dia. Sambung. Bala tentera yang sangat ganas. Menakluk seluruh dunia. Sehingga mereka menakluk Baghdad. Baghdad pusat kerajaan Abbasiyah. Ditakluknya. Dan mereka bunuh sehingga berjuta manusia bunuh. Baghdad jadi kolam darah. Buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam segala ilmu dipunggah, diangkut, dijadikan benteng untuk menyeberangi sungai Furat dan Dijlah. Sehingga air sungai jadi hitam oleh dakwah tulisan ulama-ulama Islam. Mengikut pada adatnya, hancur dah Islam ni, habis. Semua ilmu tak ada. Tapi Allah Ta'ala pelihara ilmu ni bukan dalam buku saja. Dia pelihara dalam ingatan para ulama. Dalam ingatan boleh tulis balik. Bila kaum Tatar mengganas masuk ke Syria. Masuk ke Palestin, dan masuk ke Mesir, maka muncul Sultan Zahir Baybars. Sultan Zahiruddin Baybars daripada bangsa Turki, bukan orang Arab, orang Turki. Memimpin dunia Islam menentang tentera Tatar dalam perang Ain Jalut yang berlaku bulan Ramadan. Menyebabkan slogan yang dilaungkan oleh Zahir Baybars, wa Islamah, selamatkan Islam yang tersayang. Selamatkan Islam yang tersayang. Menyebabkan orang Islam bangkit bersama dengan Sultan Zahir Baybars dan menentang kemarahan tentera Tatar. Mereka dapat mengalahkan kaum Tatar. Kaum Tatar dikalahkan. Bukan saja kalah. Apa yang menarik, orang Islam berjaya mengislamkan kaum Tatar. Kaum Tatar ni terkenal dengan ganas, jahil, bunuh orang. Bila dia kalah, dia masuk Islam. Dan mendirikan kerajaan Mughal di India. Mendirikan kerajaan banyak di wilayah-wilayah Islam ni. Mereka jadi tokoh-tokoh Islam. Tak ada dalam sejarah manusia, Ibn Khaldun kata, sejarah manusia, bila negeri dijajah, rakyat terpengaruh dengan penjajah, akan ikut penjajah. Akan ikut bahasa dia, ikut cakap dia, ikut istilah dia, ikut pakaian dia, ikut budaya dia. Tapi dalam sejarah Islam, orang Islam berjaya mengislamkan kaum Tatar. Kaum Tatar yang menjajah orang Islam dikalahkan dan mereka masuk Islam, menjadi pejuang-pejuang Islam, menumbuhkan kerajaan Islam di India beberapa abad lamanya. Ini kehebatan Islam berlaku dalam Ramadan. Jadi Ramadan ni betul-betul dianggap sebagai Yaumul Furqan, hari yang membezakan betul dan salah. Bulan yang sangat besar fadilatnya. Jadi kita kena sedar bulan yang mulia ni banyak kelebihan-kelebihannya. Satu perkara lagi, Allah Ta'ala hadiah pada kita bulan Ramadan yang kita ambil manfaat. Nabi bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftir wal mazlum." 3 jenis manusia yang Tuhan tak tolak doa dia. 3 jenis manusia ni kalau dia berdoa, Tuhan terima doa dia. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil mengikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Kalau dia berdoa, Tuhan terima doa dia. Yang kedua, orang yang puasa sehingga dia berbuka. Jadi masa berpuasa ni, masa dia perkenankan doa sehingga berbuka. Perkenan doa ni mesti, bukan kita doa hari ni nampak selalu dalam sekelip mata. Kadang-kadang Tuhan taruh doa kita tu nak beri masa akan datang. Kita tak sedar. Dia tak beri lagi. Kita doa-doa pasal apa tak jadi doa ni? Tak jadi. Tuhan nak suruh kita sabar. Beri pahala sabar. Dia nak balas lebih lagi.
atau nak balas pada hari akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang kena zalim. Dan sebab itu jangan kita buat zalim kepada orang. Walaupun orang kafir, walaupun orang bukan Islam, kita buat zalim pada dia, dia mengadu pada Allah Ta'ala terima pengaduan dia. Orang kena zalim ni sangat bahaya. Jangan buat zalim pada orang. Jadi yang penting Ramadan ni peluang kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita ambil betul-betul berdoa sepanjang masa, khususnya waktu kita berbuka puasa, waktu sahur, waktu mana-mana sahaja kita berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi saya rasa itulah perkara yang dapat saya sumbangkan dalam majlis yang tidak seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjumpaan kita semua. Cukup sekadar itu dan jalankan tugas dengan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.